Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
平安弟兄姐妹，Shalom，祝你平安。来，我们一起在主的面前，我们要献上最美的敬拜赞美。我们要用我们的口、我们的身体、我们的灵魂，给敬拜赞美他，献上最美的敬拜赞美给他，当作活祭。来，我们要开始，我们要同心低头祷告。主耶稣，我们感谢你，阿爸父，在永远的阿爸父，你的儿女来这个地方，要敬拜赞美你耶稣。我们很渴慕的可以面对面跟你，进入你的至圣所，更深更深的在你的同在，要敬拜赞美你耶稣。来，我们夫妇敬拜在这个地方，献上感恩给你的主，奉主耶稣基督的名，我们要一起敬拜赞美，奉主耶稣基督，哈利路亚，阿门。主温柔的圣灵，让我全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足。主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息，让我感受你的爱，在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。主慈爱的真理，你荣光照向我，包围我的身体，赐下平静和安息，让我感受你的爱。我们紧紧握着双手，我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。再来，在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，在呼召我这处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在我心做事成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心做事成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心做事成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心做事成为我道路，或者是
我生命就在这里，献上敬拜，献上敬拜，来呼召我这主，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，来呼召我这主，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，无论遭遇何事，依然扬声歌唱，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。来，我们一起敬拜我们的主，哈利路亚，哈利路亚。在神灵充满着，我们一起方言。哈拉巴亚西基罗拉卡拉拉巴亚塞，哈拉巴亚西基罗拉卡拉拉巴亚西基罗拉，我是他卡拉拉巴亚西基拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉。我相信主你就在这里，我生着你能力从不曾改变，我相信主你我同行，得胜盼望必成就在这里。我相信主你就在这里，我生着你能力从不曾改变，我相信主你我同行，得胜盼望必成就在这里。用我灵全然来赞美你，唯有你本伟大耶稣。用我全心靠近你，生命真伟大，真伟大，真伟大。赞美你，唯有你本伟大耶稣。用我全心靠近你，生命真伟大，真伟大，真伟大，真伟大。相信主你就在这里，我生着你能力从不曾改变，我相信主你我同行，得胜盼望必成就在这里，全能医治成就在这里，拯救释放，必成就在这里。哈利路亚！给主耶稣基督最热烈的掌声！哈利路亚！阿门！哈利路亚！拍手，我们相信我们已经被拣选了。哈利路亚！从万民中，我们被拣选，得以成为你的百姓，被你拣选，被分别为圣。将这荣耀
中，我们被拣选，得以成为你的百姓，被你拣选，被分别为圣，为将这荣耀归于你主人，亲手这荣耀，亲手这主荣，亲手这敬拜和赞美，亲手这荣耀，亲手这主荣，我们将荣耀归于你。来击拍手，再来，从万民中我们被拣选，得以成为你的百姓，被你拣选，被分别为圣，为将这荣耀归于你主。亲手这荣耀，我们举起我们的双手，亲手这敬拜和赞美，亲手这荣耀，亲手这主荣，我们将荣耀归于亲手这荣耀，亲手这主荣，亲手这敬拜和赞美，亲手这荣耀，亲手这主荣，我们将荣耀归于你。说，我们将荣耀归于你。再来，我们将荣耀归于你。也许是基督最热烈掌声，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。抬起头看着天，我知道你就在那一边。放开心，闭上眼，你爱慢慢在我胸前。总相信能看见你荣耀在我生命彰显。求你来引领我，从现在一直到永远。我只想要你在我身边，在风雨中赐我勇气，能走向前。不论还会有什么考验，有你就有满足完全。我只想要你在你身边，在你爱里满有能力，满有安慰。不论什么事都不改变，有一生跟随，心甘情愿。抬起头看着天，我知道你就在那一边。放开心，闭上眼，你爱慢慢在我胸前。总相信能看见你荣耀在我生命彰显。求你来引领我，从现在一直到永远。我只想要你在我身边，在风雨中赐我勇气，能走向前。不论还会有什么考验，有你就有满足完全。我只想要陪在你身边，
在你爱里满有能力，满有安慰。不论什么事都不改变，用一生跟随，心甘情愿。在这，我只想要你在我身边，在风雨中赐我勇气，能够相见。不论还会有什么考验，有你就有满足完全。我只想要陪在你身边，在你爱里满有能力，满有安慰。不论什么事都不改变，有一生跟随，心甘情愿。我们用心牵引，我们举起我们的双手，我们说：我只想要你在我身边，在风雨中赐我勇气，能受加险。不论还会有什么考验，有你就有满足完全。我只想要围在你身边，在你爱里满有能力，满有安慰。不论什么事都不改变，有一生跟随，心甘情愿。不论什么事都不改变，有一生跟随，心甘情愿。不论什么事都不改变，有一生跟随，心甘情愿。哈利路亚，哈利路亚。让我你被我的心领受神的话语。哈利路亚。平安， Shalom， Shalom, Tuhan Yesus memberkati. 平安，上帝祝福大家。 And Santi Cufuni, Tuhan Yesus memberkati. haleluya. Haleluya. Saudara, sudah cukup lama kita tidak jumpa. 有许多时间我们没有面对面见面， Dan kita semua pada umumnya mengalami suatu situasi yang sama juga. 我们处在同样的状况， Situasi kondisi di luar sana 在外面的状况， banyak mengarahkan ke suatu situasi menjadi banyak pertanyaan. 很多人被带领到一些存在许多问题的生活里。 Dan pertanyaan ini nanti mengacu kepada ketenangan hati kita, ketentraman jiwa kita, pikiran kita. 这些问题会导致我们的心理、思想、行为的一个平静。 Untuk itu hari ini saya ingin sharing bersama 之所以今天我想跟大家一起分享 dengan judul Utamakan Tuhan dan bersyukur selalu. 我的题目就是说，把神摆在第一，以及永远的感恩。 Kita perhatikan dengan judul ini 让我们看这个题目， karena setiap saat kita melihat keluar, 因为我们随时随地的往外看， keadaan seringkali membingungkan 一个不定的一个状况， dan seringkali berganti-ganti terus peraturannya. 许多一直更换的一些条件状况， Itu membawa suatu beban sehingga tenaga kita dikuras. 那些会我们的人生会面临的困难，使得我们的力量会减少。 Maka saat ini paradigma kita diubah untuk utamakan Tuhan dan bersyukur selalu. 之所以现在我要带大家，就是把我们的想法转移到把神摆在第一，以及永远的感恩。 Puji nama Tuhan Yesus. 感谢主， Beralih prioritas pada kerajaan Allah. 优先转向天国之事。 Sekali lagi, kita harus beralih prioritas kita kepada kerajaan Allah. 再次要跟大家强调，把我们的转移力转到神的天国之事。 Saudara dan saya tidak luput dari 你和我都不逃离 tantangan hari lepas hari. 每一天的挑战。
segala aspek kehidupan kita selalu diserang. 我们所有的人生都会被攻击。 Pada dasarnya Anda diciptakan untuk mendapatkan lebih. 基本上，我们被创造出是可以得到更多。 Lalu kita boleh mengatakan bagaimana mungkin kita menghadapi kesulitan saat ini. 我们可能会说，我们现在都面临的困难了，怎么会得的更多呢？ Simak ayat berikut ini Yohanes 10:10. 请把这一段约翰福音10章第10节记住了。 Firman Tuhan berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. 在这里说，盗贼来，无非是偷窃、杀害、毁坏。 Perhatikan, datang untuk apa? 清楚 Untuk 看， mencuri, membunuh dan membinasakan. 他是来偷窃、杀害、损坏。 Itulah yang kita hadapi hari lepas hari. 这个就是我们每一天所经历的 Penipuan sana sini, 很多欺骗， kesulitan yang kita hadapi, 我们所面临的问题， kekesalan amarah yang kita 我 hadapi. 们的怒气， Lalu selesaikan ayatnya. 我们把它念完。 Aku datang supaya mereka mempunyai hidup 我来是要叫那一些人得生命， dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 并且得的更丰盛。 Ini adalah janji Tuhan. 这个是神的承诺， Tapi manusia ada kecenderungan fokus kepada keadaan yang dihadapi. 但是人类通常会偏向我们所面临的状况。 Kebenaran firman Tuhan luntur adanya. 神的真理都已经遥远了， Karena kita dibohongi, 因为我们被欺骗， ditipu, 我们被欺骗了， dicuri iman kita, 我们的信心被偷窃了， dan pelan-pelan dibinasakan. 然后慢慢的就杀走了。 Nah, untuk itu kita semua membutuhkan penolong dan penasihat ajaib namanya Yesus. 之所以我们每一个人都需要一个帮助者以及奇妙的真师，就是耶稣。 Memasuki tahun kedua pandemi ini, 第2年的疫情， dengan segala macam aneka ragam yang kita harus hadapi, 在各种各样我们该面对的， saya melihat daripada waktu sebelum pandemi namanya zona nyaman, 当我们看到之前还没有进入疫情的时候，是我们最舒适的区域， kemudian memasuki zona ketakutan, 然后就进入了一个惊慌的区域， dilanjutkan lagi masuk ke zona pembelajaran. 再来就是学习的区域。 Maka di 6 bulan pertama pandemi, 所以在前6个月， kita semua putuskan untuk masuk ke zona pembelajaran. 那么我们大家一同决定，就是来学习的区域里 Sampai 面。 hari ini kita terus belajar. 直到今天，我们仍然在学习中。 Bersyukur memiliki Tuhan Yesus. 感谢主，我们仍然拥有了主。 Saya katakan tadi sebelumnya, 我刚才有说过， kita semua membutuhkan penolong 我们每一个人都需要帮助， dan penasehat ajaib namanya Yesus. 以及奇妙正师的耶稣。 Haleluya. 哈利路亚。 Lalu kita bertanya di sini, kenapa Yesus? 然后我们就会问，为何耶稣呢？ Sedangkan masalah itu silih berganti. 那我们的问题是来来去去， Dan masalahnya bukan masalahnya dapat semata-mata kita bisa lihat. 这个问题不是用我们眼睛都可以看得出来的问题， Bahkan masalah yang tidak bisa kita lihat. 甚至我们没办法看到的。 Maka manusia ada kecenderungan untuk memilih jalannya sendiri-sendiri. 那么人类会倾向选择自己要走的路， Mengandalkan orang lain. 靠着别人。 Ketahuilah di kitab Lukas 19 ayat 10, 请要记住，在路加福音的19章第10节， firman Tuhan berkata, 在神里面是这么说的： sebab anak manusia 人子来， datang untuk mencari 为要寻找 dan menyelamatkan yang hilang. 拯救失丧的人。 Saudara, ini adalah ayat yang menyelamatkan saya. 这个就是拯救我的经文。 Dulu saya berpikir saya mencari. 我以前想到说，我一直寻求， Saya menjadi lelah, 我就觉得疲累， capek banget. 都很累。 Namun kalau kita amati ayat ini, 但是如果我们好好的来看这个经文， justru Yesus datang
是耶稣来的 mencari 耶， kita. 来寻求我们。 Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. 为了什么呢？是为了拯救我们， Maka berdiamlah sejenak. 所以我们就停了一下下， Jangan apa-apa atas dasar pikiran kepintaran sendiri. 不要因为我们的聪明， Karena ingat, dia selalu mencari kita. 因为记住，神是来找我们的。 Bagaimana rasanya, bangganya dicari oleh Bapa setiap saat. 我不晓得要怎么样的骄傲，天上的父来寻求我们。 Amin. 阿门。 Kegagalan umat manusia melalui ketidaktaatan pada penciptanya yang mengakibatkan kehilangan kuasa atau pengertiannya adalah dominion atas bumi ini. Dia kehilangan mandat kerajaan, kuasa anugerah Tuhan, sederhananya kehilangan kerajaannya. 所以人类的失败是因为不遵守创造者所要我们去做的，失去了权柄。很简单来说，我们失去了天国。 Tuhan Yesus tidak pernah datang ke bumi ini memperkenalkan agama, 主耶稣来到这个世界上，不是来介绍一种宗教的， tapi diperkenalkan kerajaan. 但是他是把国度介绍给我们。 Dikatakan tadi kegagalan umat manusia 在这里说，人类的失败 melalui ketidaktaatan. 是透过我们的不遵守。 Saudara, kalau saya tanya saat ini, saudara punya iman? Pasti jawabnya punya. 弟兄姐妹，如果我问大家有没有信心，有呀， Saya pun demikian. 我也是一样， Kita semua punya iman. 我们大家都有一样 Kalau 的信 ditanya 心。 iman percayanya apa? Saya adalah orang Kristen. 那信心是怎么样？我是基督徒。 Tadi bicara soal ketidaktaatan. 当我们在讲不遵守的时候， Ada suatu penelitian mengatakan demikian. 有一个实验是这么说的： Iman itu ternyata cuma 1%, 那个信心原本只有1%， ketaatan 99%. 服从是99%。 Pengertian percaya di sini atau iman 在这里，这个信心是这么来解说的， adalah taat sepenuhnya, 也就是完全的遵守， yakin sepenuhnya, 也就是完全的身心不移， bersandar sepenuhnya. 完全的依赖依靠。 Judulnya saya adalah orang Kristen. 我的题目就是说，我是基督徒， Saya punya iman. 我有信心呀。 Tapi si musuh hanya datang untuk menipu, membunuh, dan membinasakan. 但是这个敌人呢，他是来偷窃、伤害，还有损坏。 Maka dalam kehidupan saya ada saja tantangan, cobaan, masalah. 所以在我们的人生中，当然有问题、有困难、有阻 Saya harus 碍。 mengaku di dalam nama Tuhan 我 Yesus, 必须要用承认主耶稣、奉主耶稣的名。 saya mulai tidak taat dengan perintah Allah. 我已经开始不服从神的话语了 Di。sini banyak manusia gagal 这里就是人类的失败的第一点， karena ketidaktaatan. 因为他不服从。 Kristennya iya, 基督徒没错， tapi kurang taat. 但是不是很完全的服从。 Untuk mengetahui ketaatan, mari kita sama-sama introspeksi. 那么，让我们自己来检讨自己，我们的服从心在哪里？ Saudara tahu, saya tahu, masing-masing introspeksi. 你晓得，我晓得，我们各自来检讨。 Haleluya. 哈利路亚！ Bapak kita adalah Bapak yang super sabar. 我们的天上的父是一个很有耐心的神， Saya kepingin memiliki karakter seperti itu. 我很想拥有神的这样的一个特征。 Ibrani 13:5b, 希伯来书第10章第5 firman 第2段， Tuhan berkata, 神的话语是这么说的： Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 我不从撇下你，也不丢弃你。 Luar biasa saudara. 很美妙，很微妙。 Bayangkan sejenak seorang Bapa berdiri di hadapan Anda. 让我们来想一想，主耶稣站在我们面前， Apapun tingkah laku 不 kita, 管我们的行为如何， Dia berkata, anakku, 他说：“我的儿女们， aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. 我总不撇下你， Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 也不丢弃你。”
哇， rasanya kita tersungkur. 感觉上我们已经趴在地上了。 Seorang Bapak yang luar 这个 biasa. 是一个伟大的一个天赋， Hati-hati dengan kesibukan, saudara. 请把你的忙碌该小心翼翼。 Ada tulisan mengatakan demikian, hal-hal yang penting belum tentu mendesak. 有一些人说，我们看到重要的，不代表是急用的； Dan hal-hal yang mendesak belum tentu penting. 那一些很急躁的，不一定是重要的。 Iblis selalu menggunakan kesibukan untuk mengecohkan fokus kita. 那这个魔鬼呢，常常要转移我们的注意力是让我们忙碌。 Maka tema kita hari ini adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 这所以我们今天的题目又这么说，把思想一下天上的事，而不是地上的事。 Lalu kita bertanya, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan masuk dalam perkenanannya? 那么我们接下来就会问了：我们如何能讨神喜悦和进入神的同在里呢？ Ada 5 hal. 有5种： Senangkan hati Tuhan. 讨神喜悦， Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Sembah Dia. 敬拜他。 Nomor 2, 第二点， dibentuk dalam keluarga Tuhan. 在神爱之家被塑造， Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Kita bersekutu. 与神同在。 Yang ketiga, 第三个， untuk menjadi seperti Kristus. 变相以神， Bagaimana caranya? Pemuridan. 怎么样？就是门徒训练， Yang keempat, dibentuk untuk melayani Tuhan. 也为扶持神而塑造。 Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Pelayanan. 侍奉。 Saya percaya setiap saudara juga bisa melihat di layar. 我相信大家也是在荧幕上可以看到。 Dan yang kelima, 第5点， diciptakan untuk misi. 为了神的目的， Bagaimana caranya? 怎么样呢？ Go, penginjilan. 去吧，传福音。 Haleluya. 哈利路亚。 Nah, saudara, perhatikan tulisan ini. 请清楚看这一段。 Saya anjurkan bagi saudara yang memegang smartphone di tangan Anda saat ini, 我相信，如果说你的手上有一个智能的 silakan 手 dibidik 机， lalu difoto. 然后你就把它拍照下来， Mulai praktekkan 然后就开始来运作， sembah Dia, bersekutu, pemuridan, pelayanan dan penginjilan. 敬拜他，跟他同在，门徒的训练、服侍，还有去传福音。 Haleluya. 哈利路亚！ Kita masuk ke bersyukur. 我们进入了这个感谢、感恩。 1 Tesalonika 5:18, 帖撒罗尼迦前书第5章第18节， mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Perhatikan ada kata segala hal. 请注意在这边，凡事。 Pengertian ini tentunya mulai kita latih menjadi kebiasaan. 这个就是说，我们自己训练成为我们的习惯。 Apapun situasi yang saya hadapi, saya mengatakan terima kasih 任 Tuhan. 何状况，我还是跟神说谢谢。 Enak nggak enak tetap terima kasih Tuhan. 觉得好还是觉得不好，还是谢谢主。 Sakit tidak sakit tetap terima kasih Tuhan. 痛或者不痛，还是谢谢主。 Bokeh maupun isi uang banyak tetap terima kasih Tuhan. 有钱或者没有钱，还是谢谢主。 Tuhan itu luar biasa baik. 神真的如此的美好。 Ingat, saudara dan saya adalah bait Allah. 记住，我们是神的圣殿。 Kalau kita mengundang Tuhan masuk ke dalam baitku ini Tuhan, 如果我们邀约了神进入在我们的神殿 untuk 中， kemuliaan namamu. 来荣耀你的名。 Pertanyaannya adalah, sudahkah bait ini layak? 问题在于说，这个圣殿是不是配得呢？ Aku minta diberkati, 我要被祝福， aku minta disembuhkan. 我要被医治。 Namun di dalam sini masih ada amarah, benci, dengki. 但是在里面存着一个怒气，一直伤心的气，一直不好的气。 Tuhan Maha Tahu. 神无所不知。 Begitu dia mau masuk memberkati, menyembuhkan, dan juga memulihkan, 当他要进入的时候，要祝福你，要医治你，要释放你。 melihat kita masih kusut, melihat kita masih ada kebencian, maka berkat ini terhambat. 但是他看到里面很多杂物、很多杂事，这个就被阻碍啦。 Lepaskanlah, 请你释放吧， bebaskanlah, 把它自由吧， merdekakanlah. 你就让它自由吧。
biar nama Tuhan saja 使得 dipermuliakan. 神的名被荣耀。 Amin. Amen。 Saya akan bagikan 我要跟大家分享 3 hal kenapa kita harus memiliki hati untuk bersyukur. 3件事，我要跟大家说，为何你要拥有感谢主的心？ Sekali lagi saya mau garis bawahi. 在这边我要把它划线。 I want to emphasize why we have to say thank you. 再一次，我要跟大家说，为什么我们必须要感谢主？ Simak baik-baik. 记住清楚， Nomor 1 karena siapa Tuhan. 第一个是因为神是谁？ Kalau saudara sampai ditanya kenapa kamu bersyukur, 可能人家问说，你为什么感谢主呢？ karena siapa Tuhan 因 itu. 为神是。 Mazmur 118:1 berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 诗篇在118节第1节说：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。” Amin. 阿门。 Puji Tuhan. 感谢主。 Bagaimana caranya memuji dengan sepenuh hati dan bersyukur dalam doa. 如何用全心全意的去敬拜他，以及祷告中代谢恩？ Haleluya. Perhatikan ada kata sepenuh hati. 在里面说，凡事 In the fullness of Christ. 在神满满的里面。 Haleluya. 阿门。 Yang kedua, 第二个， karena apa yang Tuhan telah lakukan. 因为神已经做的事。 Mazmur 148:5 berkata, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. 诗篇在148节第5章说：“愿这一些都赞美耶和华的名，因他一吩咐便造成。” Kita memuji Tuhan karena siapa dia, dan kita bersyukur pada Tuhan karena apa yang telah diperbuatnya. 我们敬拜神，感谢神，因为神是那样的神，而且神也是做他做的事已成就了。 Pengampunan adalah gratis, namun luar biasa mahalnya sampai merenggut nyawa Yesus. 在这里，饶恕是免费的，没错，可是无比的 Haleluya 昂贵，因为他牺牲了他的生命。 Kita ringkaskan sedikit lagi. 来，我们做结论一点点。 Kenapa kita harus bersyukur? 为什么我们要感谢主呢？ Pertama adalah karena siapa dia. 因为神到底是怎么样的神？ Yang kedua, karena apa yang dia telah 因 lakukan. 为第二个是因为他所做好的事。 Saya berdoa di dalam nama Tuhan 在 Yesus, 奉主耶稣基督的名祷告， setiap pemirsa yang melihat acara ini 所有的观众，所有大家所看到的， tergerak dan terusik ingin tahu lebih jauh 你 lagi 们有从你们心里启发出一个好奇心， siapa dia, 他到底是谁？ apa yang telah dilakukan. 他到底做了些什么呢？ Haleluya. 哈利路亚！ Terus masuk di dalam hadiratnya 再来， saudara. 我们进入神的同在里。 Yang ketiga, 第三个， karena apa yang Tuhan telah janjikan. 因为他所承诺的是， Matius 6:33, 马太福音第6:33节。 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 你们要先求他的国和他的义，这一些事都会加给你们。哈利 Haleluya. 路亚！ Perhatikan di sini, 清楚看好 ini 了， adalah ayat kita banyak belajar sejak sekolah minggu. 这个是在我们主日学的时候就常常看到这一段经文了。 Ada kata kebenarannya. 在他的里面说他的义， Saya garis bawahi his righteousness. 我跟大家说是他的义。 Kita semua mencari kerajaan Allah, 没错，我们寻求他的国， mau makan berdoa, 我们要吃饭的时候祷告， mau pergi 我 berdoa, 们要出去的时候也是祷 mau 告， tidur 我们要睡 berdoa, 觉的时候也是祷告。 di hari Minggu ke 在礼 gereja. 拜天我们去教会 Apa kurangnya? 啊，到底有什么缺的呢？ Ada kata kebenarannya. 在里面有一个他的义。 Di sini saudara saya tertantang 在这里我被挑战了， melayani Tuhan dengan melayani orang lain. 来服侍神，为了为服侍人是为了服侍神。 Nah, untuk itu 之所以 sama-sama katakan kebenarannya. 我们一起说他的真理。 Bagi saudara, walaupun ini Mandarin service, 对大家可能这个是可能中文堂中文的礼拜， kalau memiliki Alkitab keluaran LAI, 但是如果你是有那个经文是从那个 LRE 的出版， Lembaga Alkitab Indonesia, 就是印尼的基督教会的一个机构， kebenaran 真理
Kebenaran Allah ialah usahanya untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa. 所以神的真理就是为了拯救那些罪人。 Perhatian baik-baik, bukan usaha saudara, bukan usaha saya, bukan usaha kita, tapi usahanya. 不是你的，不是我的，也不是大家的，但是是神的。 Bayangan Bapa di sorga punya usaha selalu mencari anak-anaknya 你可以想象说，天上的父一直努力的去寻求 Yang 他的儿 berdosa 女，也就是罪人， saudara dan saya. 你和我， Sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar. 使得他们成为了有益的人。 Artinya apa? Berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. 也就是换句话来说，就是拥有了跟神同在的一个关系。 Kita bisa mengatakan saya adalah orang Kristen. 你可以说我是基督徒， Saya melakukan segala macam ritual yang ada. 哎呀，在里面我什么事都做了， Saya mengikuti segala apa yang dituntun oleh gereja. 我也是照着教会所带领的去做了。 Pertanyaannya apakah sudah berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah? 问题是在于说，你是否已经在与神该有的关系里呢？ Amin. 阿门。 Semua diberkati. 大家被祝福吧。 Maka intinya, 重点是 karena 因为 satu, siapa Tuhan? 一，神到底是谁？ Dua, apa yang Tuhan telah lakukan? 二个就是神已做了些什么？ Dan tiga, apa yang Tuhan telah janjikan? 三个，神承诺了什么？ Haleluya. 哈利路亚！ Anda dapat memberi tanpa mengasihi. 你呢，可以没有爱心的给予， Namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. 但你不能不付出就爱了。 Haleluya. 哈利路亚！ Nah saudara, kita sudah banyak diberi oleh Tuhan. 弟兄姐妹，神已经给了我们许多很多。 Kita seringkali dalam hidup ini kelewat yakin dengan apa yang kita terima. 我们呢，在我们人生中可能存着一个安心。 Di Mazmur 91 berkata, 在诗篇第91章说过， Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya 上帝差派了他的天使， lebih dari satu malaikat 超过一个， untuk mengikuti pada kita ke segala arah yang kita tuju. 就是跟着我们，不管我们去到任何的方向。 Anda saat ini sedang duduk, 你可能正在坐着， sebentar kalau mau pergi kemanapun tujuannya, Bukan malaikat surga selalu memantau, mengikuti. 不管等一下你要去哪里，天上的天使们一定会跟着我们。 Anda bisa makan, bisa tidur, 你可以吃，你可以睡， ada rumah, ada 你 kendaraan, 有房子，你有车子， ada kenikmatan. 你有享福， Itu adalah pemberian dari Tuhan. 这些都是神所给予我们的。 Manusia tidak pernah puas 人类不知足， dan banyak sekali mengeluh. 很多都在抱怨。 Maka saat ini kita mau bertanya, 现在我们该问： apa yang bisa diberikan kepada Tuhan Yesus? 有什么是我们可以给予主的呢？ Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. 他把凡事把一切都给予我 Dan 们了。 manusia sering menjadi mengatakan tidak cukup. 人类通常都会选择说不够的主， Saudara, ada yang lebih parah di luar sana. 在外面呢还有比我们更惨的。 Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita beri kembali kepada Tuhan 问题 Yesus? 说我们有什么可以回应神呢？ Di slide berikut ini, perhatikan baik-baik. 下一段请你看清楚了。 Saya anjurkan saudara untuk mencatatnya, 我提醒大家可以把它抄起来， atau boleh di capture. 或者你可以把它拍起来。 Ingat yang sebelumnya saya sudah sampaikan untuk di foto, dan ini yang kedua. 那刚才前面我也是有一段叫你们拍下来，这个是第二段， Agar kita boleh masuk dalam perkenanannya, 也就是我们可以进入他的同在里， dapat menanggulangi segala perkara yang ada. 可以解决所有的问题。 Simak kata-kata berikut ini. 注意看好， Mau lebih rendah hati, 要更谦虚， mau bertobat, 要悔改， mau berdamai, 要和平相处， mau terus bekerja sesuai dengan firman Tuhan, 要按照神的话继续的行做， mau memiliki hati yang peduli, 要拥有关心的心， dan mau saling menolong, 要互相的扶持，
mau beritakan kabar baik, berita Injil. 要转好消息，福音的消息， Mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. 要思想天上的事。 Saudara, praktekkanlah ini semua. 弟兄姐妹，请你遵照这一些的行走。 Sebentar saya mau berdoa untuk setiap saudara. 等一下，我要为大家祷告。 Anda harus mengangkat Tuhan 你务必让神 sebagai pimpinan dalam bisnis dan kehidupan Anda. 在你的生意、你的生命中成为领导者。 Dia adalah presidir 他是你的总裁， yang utama untuk kita mengandalkan segala sumber kehidupan. 是最重要的。当我们面临我们的人 Semua 生， diberkati. 你被祝福吗？ Kita mengubah paradigma kita. 我们来改下我们的想法， Mari kita tundukkan 我 kepala 们来低头 untuk 祷 berdoa. 告。 Bapa Surgawi, terima kasih 天上的父，谢谢你 atas segala kebaikan-Mu, 一切的美好， berkat-Mu, 你的祝福， firman Tuhan yang baru saja ditaburkan, 刚刚被撒出去的话语， membuat kami semua dapat memahami. 让我们大家明白， Karena Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan semua ini. 因为是圣灵自己让我们明白的。 Saat ini Tuhan, 现在， anak-anak-Mu di masing-masing 你的儿 platform ini 你的儿女在各个处 berdoa dan memohon kepadamu. 祷告以及请求， Dan kami percaya mereka memohon dengan sungguh-sungguh. 我们也相信他们是全心全意的跟你求。 Maka saat ini roh damai sejahtera turun atas 那 mereka. 么平安的灵降临在他们的身上， Dan Tuhan Yesus, 以及主耶稣， kami semua mau masuk dalam 我 perkenananmu. 们要进入你的同在里， Tuntun dan bimbinglah setiap 教 kami. 导以及带领我们吧。 Kami tahu Tuhan 我们晓得 apa yang harus kami 我们 lakukan. 该做些什么， Kami mau lebih rendah 我们 hati. 要更谦虚， Kami mau bertobat di dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 要在你的名下要悔改， Kami mau rekonsiliasi dan berdamai dengan sesama. 我们要与其他人和平相处， Dan kami mau terus bekerja sesuai dengan kebenaran firman 我们要 Tuhan. 按照你的话语来行我们的人生。 Dan Tuhan Yesus, kami tidak mau ego. 主耶稣，我们不自私， Kami mau memiliki hati yang saling peduli. 我们要拥有一个关心别人的心， Kami mau saling menolong 我 Tuhan. 们要互相的扶持， Kami pun juga memberitakan kabar baik, kabar 我 keselamatan. 们也不忘记传你的好消息，你的福音。 Dan kami mulai saat ini 那今天开始 mengubah 改变 target kami, 我们的目 Paradigma 标 kami， 我们的想法看法， yaitu memikirkan perkara yang di 也 atas, 就是只思想天上的 bukan yang di 事， bumi. 而不是地上的事。 Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. 感谢你所有美好的 Kami 事， percaya anak-anak-Mu sudah dilawat, 我们相信你的儿女们已经被你 anak-anak-Mu 触摸 sudah 了， diberkati. 已经被你祝福了。 Dan Tuhan, kami mau berpegang kepada satu janji-Mu. 主耶稣，我们要牢牢抓 Apa 住 yang 你 bisa 的承 kami 诺， lakukan Tuhan 我们可以做一些什么， agar masuk dalam 使 perkenanan-Mu, 得可以进入你的同在里， yaitu senangkan hatimu 也就是讨你喜悦， dengan pagi, siang, dan malam terus menyembah-Mu. 日夜都敬拜赞美你。 Dibentuk dalam keluarga Tuhan, 在神的爱之家被创造， kami akan perkuat persekutuan kami. 我们要把我们所有 Dan 的关 untuk 系拉 menjadi 近， seperti Kristus 而 terus 且变 belajar 成像 pemuridan. 你一样，一直学习，一直学习， Haleluya. 成为你的门徒， Dibentuk untuk melayani Tuhan 以及被塑造来 Masuk dalam 服侍 pelayanan 你 Tuhan， 进入我们的服侍， dan diciptakan untuk misi Tuhan. 而且因为你的目标而被创造者。 Dan kami tahu satu kalimat yang menarik. 有一个很有趣的 Kehidupan 人生， diawali 在开始 dari akhir zona nyaman 就是 kita. 让我们舒适的区域结束。 Sekali lagi, kehidupan diawali dari akhir zona nyaman kita. 再一次，我们的人生的开始就是我们结束了我们舒适的区域。 Aku mau beranjak, 我要跨出， aku mau keluar 我要出去， mengikuti Engkau. 跟随着你。 Takut, cemas, gelisah, dan khawatir 我们惧怕，我们害怕，我们担忧。 patahkan di dalam nama Tuhan 奉主耶 Yesus. 稣，我们把它挪开。
Karena kami percaya 因为我们相信 Engkau selalu mengiringi kami. 你永远陪随着我们。 Kami sangat bersyukur. 我们真的极大的感谢主， Terpujilah namamu. 奉主耶稣 Glory 荣耀你的 hallelujah 名，荣耀你的名。 Anak-anak Tuhan yang percaya 所有的相信者 dan sudah diberkati 已经 sama-sama 被祝 katakan 福的，我们一起说 Amin. Amen. Sang dicufuni. Tuhan berkati， Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家， Oh haleluya. 哈利路亚。 Bu Naomi, saya percaya jemaat semua juga bersama kita merasakan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini 阿门。 sehingga ada suatu jamahan dan kita terus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan 阿门。 Yesus. 我们相信你们跟我们一样，虽然我们没有聚在一起，没有在实体教会，但是我相信神的同在与我们一在一起，我们一起学习，我们一起进步，我们一起成长在主里面。上帝祝福大家， Bersyukurlah senantiasa. 永远凡事都感谢主。 Masih ingat tadi 3 hal? 还有3个，记得吗？ Siapa dia? 他是谁？ Apa yang dia telah 他 lakukan? 已做的事是什么？ Dan apa yang dia janjikan? 他所应许的是什么？ Mulai intim bersama dia. 来接近我们的神吧。 Firman Tuhan pagi, siang, dan malam. 在神每一天、每一日、每一夜，就是 Mujizat Tuhan turun 敬拜神 atasmu 他的奇迹降临在你的身 di dalam 上。 nama Tuhan Yesus. 主耶稣的名， God bless you all. 上帝祝福大家。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Kiswanto yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan pada tanggal 7 November 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, MD PhD, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30. Serta ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 6 November 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana dengan tema sepanjang bulan November Cancel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan akan diadakannya ibadah onsite mulai pada hari Minggu 7 November 2021 di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi tersebut dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP tersebut dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu sekalian. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul Booking On-Site Schedule.
Sebelum booking e-ticket on-site, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah on-site GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah on-site yang dipilih. Kemudian klik submit. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah on-site sesuai yang Bapak Ibu pilih jika seat masih tersedia. Jika tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan mulai hari Senin 1 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah on-site hari Minggu 7 November 2021, demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Jika sebelum tanggal 1 November 2021 Bapak Ibu sudah mencoba booking dan berhasil, itu hanya merupakan uji coba atau trial dan e-ticket tersebut tidak berlaku. Mohon Bapak Ibu melakukan booking seat mulai hari Senin 1 November 2021 dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-ticket tersebut. Terima kasih, selamat bertemu di ibadah on-site perdana pada hari Minggu 7 November 2021. Berikut kami sampaikan tata cara mengikuti ibadah on-site di GBI PRJ Group CK7. Pastikan di mobile phone Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Setiap yang hadir wajib mendaftar secara personal di mobile phone masing-masing. Pada saat Bapak Ibu tiba di tempat ibadah, wajib untuk scan aplikasi Peduli Lindungi dengan status berwarna hijau. Kemudian Bapak Ibu memperlihatkan e-ticket, tanda bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di ibadah tersebut kepada pengerja gereja yang bertugas. Harap Bapak Ibu hadir di tempat dan jam ibadah sesuai dengan yang Bapak Ibu booking. Untuk saat ini sesuai ketentuan, maka yang diperkenankan mengikuti ibadah on-site berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Bapak Ibu wajib menggunakan masker medis dengan suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu diminta untuk memakai hand sanitizer serta menginjak alas kaki khusus yang menggunakan disinfektan. Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti security check demi untuk keamanan dan kenyamanan dalam mengikuti ibadah. Setelah itu Bapak Ibu harap scan e-ticket sampai keluar tanda e-ticket Bapak Ibu berhasil di check-in. Sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu dapat memperlihatkan e-ticket Bapak Ibu yang sudah berhasil di check-in tersebut kepada pengerja gereja yang bertugas. Khusus minggu pertama dan ketiga, setelah scan e-ticket, Bapak Ibu harap mengambil roti dan anggur perjamuan kudus sebelum mengikuti ibadah di tempat yang tersedia. Ruang ibadah on-site sudah disteril dengan menggunakan disinfektan khusus yang dipesan langsung dari USA yang mendapatkan EPA approved. Selama mengikuti ibadah on-site tersebut, Bapak Ibu diminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti wajib tetap menggunakan masker medis, hindari berkerumun, tidak memindahkan atau menggeser kursi. Setelah selesai mengikuti ibadah, harap Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah sesuai arahan dari worship leader dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Sampai berjumpa di ibadah onsite Minggu 7 November 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perjamuan kudus dapat dipesan langsung melalui Tokopedia di Integrity Online Store. Untuk KUL Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 4 November 2021 pada pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Putra Hasani, STH.
KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di nomor 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WA 0878 8861 2777. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WA 0819 0826 8833. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 13 November 2021 dan penyerahan anak pada tanggal 20 November 2021. Pendaftaran mulai dibuka pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Harap Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri atau anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话，我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，JK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我民下的指明，若是这杯祷告寻求我的面，传理他们的恶行，我并从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着成就。我们祷告，让全体JK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们。
遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他此西被使用成为第三无순节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督助牧师长、许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人。愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督助的牧养生空，是我们所有在这个督助的子民配得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这个督助兴起也利米的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督助参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝这给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督助华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督助牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. 亲手着荣耀，亲手着祝荣，亲手着君。